Hari ini kita pergi kepada kata ganti diri, kata ganti diri pertama, diri kedua, diri ketiga. Okay. Kenapa saya baru hari ini masuk ke kata ganti? Kita pergi ulang kaji sedikit. Tengok macam mana kita nak guna. Okay, minta maaf. Okay, ini nampak tak? Yenai manitu விடுங்கள். Nampak? Yenai manitu விடுங்கள். Okay, ini nampak? நான் வருந்துகிறேன். Nampak? வருந்துகிறேன். Okay, saya buat ayat-ayat ni siap-siap saya dah letak untuk kata ganti diri kita yang akan belajar hari ini, ya. Okay, tengok. Ini saya menyesal atas perbuatan mereka. Sini pun ada kata ganti nan, kata ganti pertama அவர்களின். அவர்களின் ini kata ganti diri ketiga. Okay, sama ada mereka jauh daripada kita ataupun orang yang kita tuju ataupun kelompok yang kita tuju tak ada pada masa kita berdialog. Faham, ha? Okay? Lepas tu saya gunakan jangan risau, saya ada. Kawalai வேண்டாம் நான் இருக்கிறேன். நான் ni kata ganti diri pertama. Naங்கள். Okay, naங்கள் ni jamak. Kita kata ini nan. Kalau bila naங்கள் ni jamak, suami isteri ke ataupun kita satu keluarga ke, kami. Tapi kami ini menuju 2 atau 3, boleh katalah satu keluarga yang kecil, 5 orang. Boleh. Tapi kalau satu kelompok yang besar, kita katalah kita persatuan, kita kata tim kami, keseluruhan tim kami, dia perkataan dia lain. Okay? Lagi, நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யலாமா? நான் உங்களுக்கு, உங்களுக்கு ini anda. Anda ni biasanya kita gunakan apabila kita nak menggunakan kepada orang tua ataupun menghormati. Okey? Kalau macam kita kawan biasa, macam anak kita ni, kita gunakan awak ataupun kamu. Betul? Ya? Boleh. Okay. உங்களுக்கு ni dia sebenarnya satu perkataan untuk menuju satu orang, tapi penggunaan yang hormat dan selamat, bukan gabungan. உங்களுக்கு. Kadang-kadang kita tak tahu umur seorang, sama ada dia tua ke ataupun muda ataupun mereka pangkat apa, so kita selamat, kita gunakan உங்களுக்கு ni, dia tidak menimbulkan apa-apa masalah. Dia perkataan yang hormat. Okay. Nan tu saya. Okey, untuk nan ni kalau ikut bahasa Melayu, kita ada saya ataupun aku. Tapi untuk dalam bahasa Tamil ni, nan ni hanya satu saja, nan. Okey. Cuma nan. Nan. N-A-N, nan. Ada orang panggil nan, dia bukan nan. Sebenarnya roti nan tu itu yang mat, kita kena panjangkan. Nan. Roti nan tu itu yang nan. Ini nan. Okay, nan. Okay, mungkin saya salah salah type. Lagi satu, nan ni sekiranya dia digunakan oleh bahasa istana. Bahasa istana raja gunakan ataupun beta macam tu. So mereka tak akan gunakan nan, mereka akan gunakan nanggal. Okay, nanggal. Tapi kalau ikut nanggal ni sebenarnya dia maksud jamak. Tapi tata bahasa klasik ni, dia nanggal ni digunakan satu pangkat yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita tafsir Al-Quran dalam bahasa Tamil, bila perkataan Allah itu diyakini guna kami. Allah tu kita kata nanggal. Allah gunakan kata ganti untuk Allah ni, nanggal. Dalam tafsir Tamil dia macam tu.
pernah juga ada anak murid saya, Ustaz ajar selalu Allah tu satu, tapi kenapa gunakan nanggal dalam bahasa Tamil? So itu dah banyak dah, sama juga. So saya pernah terangkan. Okay, so kita pergi hari ni kata ganti diri. Kadang-kadang saya typing ni salah. Cuba minta maaf. Nan. Okay. Sekarang kita gunakan nan saya. Okey. Sekarang saya mahu makan. Okey. Nan சாப்பிடுகிறேன். Okey. Nan சாப்பிடுகிறேன் bermaksud saya sedang makan. Nan சாப்பிடுகிறேன். Okey, macam mana kita tanya bahasa Arab ma rabbuka. Okey. Tapi dia gabungkan siapa? Siapa Tuhan? Kamu. Tapi dia bahasa tu tata bahasa dia gabungkan kan. Ini satu penggunaan yang singkat. Nan சாப்பிடுகிறேன். Okay. Kalau kita kata nanggal jamak, nanggal சாப்பிடுகிறோம். Okay. Lepas ajar ni kita akan masuk dalam bab tu. Ini perkataan mula, ini awal. Macam mana akhir tu akan berubah. Kalau nan சாப்பிடுகிறேன், நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம். Okay. So itu semua present tense, sedang berlaku. Tapi sama juga yang telah berlaku, நான் சாப்பிட்டேன், நாங்கள் சாப்பிட்டோம். So belakang dia punya bunyi ten, tom tu yang menyatakan sama ada jamak dan juga waktu. Sama ada terlepas past tense, present tense ataupun future present tense. Okay. So sekarang kita sebut nan itu maksud saya. Nan. Okay. So dalam bahasa Tamil ni dia tidak ada bahasa pasar untuk aku macam tu. Untuk nan ni dia ada satu saja. Cuma bahasa istana dia akan gunakan, raja sendiri itu akan gunakan nanggal. Okay. Okay. Hari ini saya perintahkan tentera di Raja Malaysia untuk membantu mangsa banjir. So raja itu akan kata nanggal. இன்று நாங்கள் ராணுவ படையை உதவிக்கு அழைக்கிறோம். Dia macam itulah. Nanti anda faham. Okay. Betul ke tentera dipanggil untuk bantu misi banjir? Belum lagi. Sultan, anak Sultan Selangor ada turun. Dengan dia punya tentera, apa nama dia? Dia pakai uniform lah. Ya, agung kita pun turun, jiwa rakyat insyaAllah. Itu politik lah, kita tak masuk campur lah. Cuma Malaysia ni luar biasa, rakyat bantu rakyat. Sekarang ni 6. 6 kita. 6. Belakang tu mim, im. 6. 6. Kita bantu kita. 6. 6 nama ke udara. Okey. 6 ni kita. Okay, kita ni kita ada satu kumpulan. Okay, katalah kita buat kerja kumpulan. Okay, mereka ada dalam 3 orang, kita ada 3 orang, kita sebut 6, kita buat. Macam tu. Nanti nanggal tu nanti saya beritahu untuk berapa orang akan gunakan. Sebab untuk jama yang banyak, nanggal ni akan disertakan lagi satu perkataan. Nanggal aniwaru, keseluruhan. So 6 ni masih kita orang yang boleh pandang dengan penglihatan kita, dengan sekitar kita. Okay. Macam batalion ni kita ada depan, tapi kita belum tahu batalion kita ni ada berapa orang, mungkin 1000 orang, 300 orang, tapi kita tak kenal semua. Tapi mereka batalion kita, so kita akan nanggal aniwaru, batalion, keseluruhan batalion ni. Macam tu. Tapi panglima tu belum tahu lagi, belum kenal lagi dia orang. Tapi apabila panglima tu
gunakan nam, mungkin panglima ataupun beberapa anggota yang berpangkat tinggi yang di depan mata panglima tu. Yang dikenal. Okey. Ini nam. Kita. Sekarang kita ni 6 lah sebab kita 3 orang ni. Walaupun kita tak nampak, tapi kita sedang sembang di waktu yang sama. So 6, kita sedang belajar bahasa Tamil. Tapi kita tak boleh gunakan Nanggal Anevarum. Bukan semua bangsa Melayu sedang baca bahasa Tamil. Betul? So kita saja 6. So penggunaan 6 tu untuk kategori inilah. Okay, kalau kita kerja pejabat, kita ni Biro Tugasan AS, ada 5 orang bawah kita, kita boleh gunakan 6. Okay, kita Biro Tugasan AS, kita ni turun misi banjir. Tapi kalau bos besar masuk, mungkin dia tidak tahu siapa yang kerja, dia ada manager semua ni, tapi dia kata 6 Anevarum, kita keseluruhan. Termasuk security guard kilang itu pun akan turun misi banjir. Faham tak maksud saya? Okey, insyaAllah. Sekarang baru 6 Anevarum, kita semua. Kita semua. Okay, kita buat satu ayat dah. Okey. Umat Islam sentiasa kena bersatu. Kita semua sentiasa berpegang kepada prinsip-prinsip syariat Islam. So kita semua 6 Anevarum ni saya tujukan kepada saudara Islam yang dekat saya, saudara Islam yang kerja dekat saya, saudara Islam yang saya ajar saya, dan juga saudara-saudara Islam yang saya belum pernah tengok tapi masih mereka saudara Islam. Sekarang dah faham maksud macam mana kita nak gunakan 6 Anevarum? Kita semua, kita nak buat kenyataan umum, kita semua. Macam tu. Okay. Rakyat Malaysia ni bukan semua rakyat kita kenal. Kita kenal segelintir saja. Tapi marilah kita semua turun padang untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Seksyen 13 Shah. Kita buat dalam TikTok ke apakah, kita kata Anevarum, 6 Anevarum. Keseluruhan. Okay, so sesiapa yang nak join, boleh. Dah faham? Sekarang Nanggal lah. Ini keliru sikit tapi sebab tu saya gunakan ayat. Tadi Nan Anevarum saya dah letak ayat. Sekarang Nanggal. Kami. Okey. So macam saya gunakan situasi banjir lah. Apa yang berlaku di pejabat ni. Okey, besok 2 tim. Satu tim akan pergi ke cuci rumah orang mangsa banjir yang terlibat dengan OKU dan Warga Emas. Satu lagi tim akan pergi ke Bestari Jaya untuk hantar makanan. Okay, 2 orang ni sekarang berkomunikasi dengan saya. Okay, dia orang ni 5 orang, dia orang 5 orang. Okay, dia kata kami besok akan bergerak ke Mero untuk misi bersihkan rumah. Nanggal. So orang yang cakap tu, satu orang cakap mewakili 5 orang tu. Nanggal. So kumpulan yang berdepan saya ni, dia orang beritahu, Ustaz, Nanggal pula, kami pula akan pergi ke Bestari Jaya untuk mengantar keperluan-keperluan sanitary. So, orang yang cakap tu wakilkan untuk berapa orang yang dia in charge. Okay? Nanggal Anevarum. Sekarang, dah faham? Nanggal Anevarum. Okey, ini masih kata ganti diri pertama. So kata ganti diri pertama dalam bahasa Tamil masukkan juga milik. Okay, milik ini dia akan milik kepada seorang, milik kepada satu kelompok kecil ataupun milik kepada semua orang. So dia akan masuk dalam kata ganti juga. Sekarang ni boleh sebut tak? என்னுடையது.
என்னுடையது. என்னுடையது. என்னுடையது. So itu என்னுடையது. non tu non bersabdu, non bersabdu. என்னுடையது. என்னுடையது. Tak, ini akan tunggal. என்னுடையது bermaksud milik saya. Kita boleh jawab dengan satu perkataan ni. Okey, katalah kita terletak handphone dekat meja kawan kita. So dia pun tanya, milik siapakah handphone ni? Handphone ni milik siapa? Kita pun toleh, kita jawab satu perkataan saja, என்னுடையது. Habis. என்னுடையது. 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 உடையது. உடையது. என்னுடையது. 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 Sebab soalan tu dia sudah letak barang yang dia tujukan. Sebab dia dah tanya soalannya, ini handphone siapa? So just jawab என்னுடையது, milik saya. என்னுடையது. 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 Susah lah tu. Sebut sebut dulu, sebut dulu. Uடையது. Udayatu. Udayatu. Uடையது. Uடையது. Do. Udayatu. என்னுடையது. Udayatu. என்னுடையது. Okay. Dalam bahasa pasar dia simple kata என்னோட. 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 Yang yadu tu belakang dia orang makan. என்னுடையது dia kata என்னோட. Jadi bahasa pasar lah orang yang dah pro dengan bahasa Tamil dia gunakan macam tu. என்னோட. என்னோட. So, ini kita gunakan untuk barang, kebanyakan benda yang tak bernyawa. என்னுடையது. என்னுடையது. Sebab tadi Tuan mintakan kena sambung dengan perkataan lain, handphone atau apa-apa ke. Bagi situasi ini kita tak perlu tambah apa-apa. என்னுடையது. Sebab barang tu tak bernyawa. Walaupun pokok juga. Okay, kita ada pokok mangga dekat luar. Tiba-tiba orang nak ambil pokok mangga tapi dia tu tengah-tengah di antara rumah kita dan jiran kita. So pokok mangga tu tak bernyawa. So orang yang nak ambil mangga tu dia minta, Tuan ini pokok mangga siapa? இது யாருடைய mangga மரம்? இது யாருடையது? Okay, kita just sebut என்னுடையது. என்னுடையது. Okay? என்னுடையது. Tapi sekiranya ini எங்கள், sebut எங்கள் உடையது. எங்கள் உடையது. எங்கள் உடையது. எங்கள் உடையது. எங்கள் உடையது. எங்களுடையது milik kami. Okey, situasinya adalah okay, kita ni satu kumpulan. Okay, kumpulan kita pergi, okay, kita jemaah. Okay, kita jemaah daripada Malaysia pergi turun Mekah. So bila kita pergi Mekah, kita ni ada ribbon tau. Dalam beg biasanya kita akan ikat ribbon kan. So tanya, okay, ribbon warna merah ni milik siapa? Milik jemaah mana? So bila dia kata jemaah, dia adalah satu kelompok. So mentadbir kita akan menjawab mewakili kita எங்களுடையது. Ini adalah milik எங்களுடையது, milik kita. உடையது itu milik.
dia bermaksud milih, tapi tak boleh sebab dia jadi tunggal milih tapi tidak tujukan milih siapa. Okey. Ini number uடையது, milih kita. Macam tu. So dia kata ini number uடையது. Okey. Ataupun lagi satu situasi, kita ada dua meja, satu meja A, satu meja B. Okay, kita tidak tahu, kita jemaah kita ni tidak di mana nak makan. Okey, kita tanya meja mana kita nak makan. Okey, mutahfiz kata meja B number உடையது ataupun angle உடையது. Angle உடையது. Okey. Angle உடையது, milik kami. Okey, orang lain nak duduk tapi kita nak tahan dia. Okey, ini adalah meja kami. Angle உடையது. Nggak boleh deh. So meja anda di sana, meja bertanda A. Pergi makan di sana. Nambaru daya. Kalau dah faham, kita bahasa ni kita kena ada latihan yang berterusan. Okay. எங்களுடையது milik kami. Sebab tu saya letak soalan. Okay. Meja A, kita dah duduk meja A. Jemaah lain dua orang akan nak datang. Duduk meja tu, kita nak tahan mereka. Minta maaf, ini meja untuk kami. Okay, so dalam bahasa Tamil kita kata எங்களுடையது. இந்த மேஜை எங்களுடையது. Okay? எங்களுடையது. Okay, mereka pun faham. Okay. Tapi jemaah kita tanya, okay, saya dah duduk meja, jemaah yang masuk lambat, okay, di sini ada beberapa roti lah, saya dah awal-awal pergi ambil beberapa buku roti, dia orang pun datang, dia tanya, ini milik siapa? Okay, saya kata ini memang milik kita, saya memang ambil untuk anda semua, disilakan makan. Okay, so dalam bahasa Tamil, இது நம்மளுடையது. So mereka akan faham lah ini untuk kita. So, sekarang dah faham tak perbezaan antara எங்களுடையது dan நம்மளுடையது. Konteks berbeza. Sekarang ni kita masuk bilik itu 4 orang. Dalam katil kita ada orang letak tuala, tersilap letakkan ataupun tinggalkan. So kita tidak tahu itu milik siapa. Kita secara umum யார் உடையது. யார் உடையது. யாருடையது. Tapi biasanya kalau Tamil Pro ni kita belajar யாருடையது. 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 Yaruddin. யாருடையது. Ini siapa punya ni? Ini milik siapa? Ini semua kalau kita tengok belakang saya letak du. Bermakna ini semuanya adalah kebanyakannya benda yang tidak bernyawa. Okey. Sekiranya kita nak tanya kepada manusia, kita tujukan manusia itu siapa? Okey. யாருடையது. 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 Tadi dia biasanya kalau dia bahasa ni kita biasanya orang sertakan body language supaya orang mudah faham. Itu lain. Tapi kalau yaruடையது ni, kalau benda tu di depan mata kita akan menunjukkan jari kita. Ini siapa punya? Yaruடையது. Macam tu. Sekarang kita pergi kepada benda yang bernyawa. Okey, kita berjalan dengan seorang perempuan ke siapa ke? Okey, orang tanya perempuan ni siapa? Ini tadi macam tuan tanya kan, kena letak perkataan yang lain ke? Untuk manusia ni soalannya, okey, kita katakanlah kita tanya ada orang manusia berdiri depan kita, itu apa? Kita kata ini siapa betul?
So dalam tu kita tak boleh sebut yang nurira. Kalau yang nurira kita cakap, kita kata isteri ni benda yang tidak bernyawa. Okay, kita kena sebut mereka tu siapa. Okay. Sekarang soalannya adalah wanita ini siapa? Puan ni siapa? Kepada saya, orang yang tak kenal saya, puan ni siapa? Mungkin dia tahu sama ada anak ke, sama ada kakak ke, sama ada isteri ke, macam tu. So saya jawab, Yen Manevi, isteri saya. Yen Manevi. Yen Manevi, isteri saya. Yen tu saya. Milik saya. Manevi itu isteri. என்னோடது saya punya barang. Tapi kalau isteri kita tak boleh sebut macam tu. Manusia kita tak boleh gunakan macam tu. Yen, lepas tu kita kena mention siapa dia. Yen Manevi. Okay, kalau itu adalah anak kita, Yen Magal. Itu nanti saya akan ajar dalam ahli keluarga. Magan Magala. Nanti anda faham. Okay. So, anda tak boleh kuasai sekadar hanya dengan apa yang saya cakap, hanya dengan apa yang saya ajar. Nota-nota ni kena gabungkan. Okay, kena buat latihan. Okay. Sekarang ni Yen Manevi, isteri saya. Kena nyatakan. Perlu nyatakan hubungan. Ataupun siapa. Okay. Yen Kanawar. Kanawar itu suami saya. Kanawar. Okay. Yen Kanawar, suami saya. Okay. Kita tanya kepada wanita, okay, siapakah tuan ni siapa? Mungkin bapa ke, mungkin adik ke, mungkin abang ke. So, kita tak boleh tuduh kan. Nanti jadi fitnah pula, ni suami ke, ni anak ke, nanti dia marah pula. Betul? So kita akan tanya macam itulah. So dia pun jawab Yen Kanawar ataupun Yen Magen, anak saya, ataupun adik saya Yen Tambi, ataupun abang saya Yen Annan. Macam tu. Sekarang bagi Annan, akak, tanggaci, biasa pernah dengarkan perkataan ni. So dia dia tidak ada lelaki perempuan. Tapi sekarang saya letak satu perkataan umum. Yen Manavan atau Manavi. Anak murid saya lelaki atau perempuan. Manevi, isteri. Manavi, anak murid. Dekat hampir. Manavi. Manavi. Panjang Manavi. Manavi. Sebab Manai ini adalah rumah. Okay. Sebenarnya dalam bukan suami dayus, ini suami yang sayang kepada isteri. Suami dayus lain. Itu mendatang kemurkaan. Ini suami kalau sayang, ini datang keberkatan. Okay. Manai maksudnya adalah rumah. Manevi itu adalah orang yang memerintah rumah. Memerintah rumah maksudnya ketua keluarga adalah lelaki. Okey, dia adalah raja. So Manevi ini berfungsi adalah seperti menteri. So kita susah, kita senang, siapa yang nasihat kalau raja susah senang? Menteri, betul? Bukan menteri sekarang, menteri zaman dulu. Menteri akan nasihat. Walaupun raja tu buat salah, dia akan tegur. Dia akan tegur. Raja ini salah. So dia pun akan datang perbincangan dengan menteri. So sebab tu isteri, kalau suami tak solat ke, berjudi ke, isteri yang kena tegur. Sebab itu orang yang memerintah Manai bermaksud rumah. Sebab tu Manevi. Okay? Manevi. Kanawar itu, Kana itu adalah pelindung. So Allah ciptakan lelaki ini pelindung kepada kaum perempuan. So bila kita tanya kepada perempuan yang dah kahwin lelaki, dia sama maksud, dia adalah pelindung saya. Dia adalah pembimbing saya.
Itu maksud. Hmm. Kenapa manawi dengan manawan ini, manawan manawi ini, manawan dengan kanawan tak sama. Cuma manawi dengan manawi ini asal sama. Mana ini adalah orang yang hafiz. Hafiz ni orang yang menghafal. Apa? Hafazan, buat hafazan, betul? Mana? So Mana? buat hafazan. So zaman dulu sistem Al-Quran pun sebelum kita tulis, sistem Al-Quran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima daripada Allah Subhanahu taala. Rasulullah ajar melalui kita sistem hafazan. Rasulullah terima wahyu terus sampaikan kepada kita. Para sahabat yang terima wahyu tu dia ingat. Betul? Dia hafaz apa yang diajar. Betul? Hafaz apa yang diajar. Membuat hafazan apa yang diterima daripada guru. So barulah sistem tulisan tu apabila nak buat pengumpulan Al-Quran, mereka ada yang tulis dalam pelapar-pelapar tu baru kumpul. So manawi perempuan ni adalah anak perempuan yang menghafaz apa yang saya ajar. Sebab tu dia hampir sama. Manawi ya, betul. Tambah. Okey, so sekiranya orang tanya soalan, tunjuk benda tu. Okey, ini milik siapa? So itu adalah, ini milik siapa? Kita tahu itu adalah pen. Kita just sebut என்னுடையது. Sebab dah ada perkataan tu dalam soalan. Tapi kalau kita nak sebut yen pen, kita tak boleh jawab untuk soalan. Mungkin kita akan tanya, orang tersilap ambil pen kita. Okay, so kita ada tanda pen tu, dia tersilap ambil. Kita pun nak balik, dia belum pulangkan. Okay, minta maaf, ini adalah pen saya. Okay, maniti videngal, saya dah ajar sebelum ni, maniti videngal, இது அது ataupun azihi இது என்னுடைய pen. So dalam pen ni biasanya dalam bahasa Tamil எழுதுகோல். எழுதுகோல். Kol bermaksud alat. எழுது bermaksud tulis. Kalau dia guna adikol bermaksud tukol, untuk pukul. So kol tu namanya alat. Alat untuk menulis. Tapi kita nak gunakan dalam sebagai baru bangsa Melayu nak menggunakan bahasa Tamil, so sekadar guna pen lah. Sebab orang India pun tak guna எழுதுகோல், dia guna pen juga. So tapi sebenarnya fakta yang sebenarnya adalah orang India sendiri, orang Tamil sendiri, dia tidak tahu menggunakan cara apa, ucapan apa dalam penggunaan bahasa mereka. Belum tahu lagi, belum ada bukti. Kalau kita cakap dia orang marah sebab ego kan, tapi sebenarnya belum ada bukti. Sebab 300,000 dahulu ada seorang nama dia Walluer, dia dah memperkenalkan satu kitab, macam kitab yang boleh katakan seperti buat benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik untuk keberkatan umat 3,000 tahun dulu. Tapi mereka kata itu adalah bahasa Tamil. Tapi kalau saya bacakan bahasa Tamil tu kepada orang Tamil sendiri, mereka sendiri tak faham. Yes. Ayat pertama apa tahu dalam kitab tu? Ini satu perkongsian. Agara முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Puan dan tuan pernah dengar tak orang Tamil cakap macam ni? Mungkin macam Hindi kan? Tapi ini adalah bahasa Tamil yang digunakan zaman dulu. Bukan Sanskrit ni, bukan bahasa Tamil. Sanskrit ni bukan bahasa Tamil. Bahasa Tamil lain, Sanskrit lain. So mereka tidak ada, dia ada satu bukti yang kukuh, mereka gunakan bahasa apa. So maksudnya adalah sangat dahsyat.
Itu pun kerana ego. Apa dia maksudkan tahu? Perkataan A, okey, iaitu perkataan A ini adalah satu permulaan ketua kepada tulisan A hingga Z. Begitu jugalah satu ketua untuk dunia ini, satu pencipta. Tuhan ni Esa. Dia dah awal-awal beritahu. Tuhan ni adalah Esa. Ketua kepada segala cakrawala dan alam, universe ni. Hanya Allah. satu. Masya Allah. Kalau saya cakap sekarang dia orang marah sebab saya dah masuk Islam. So kita kena letak pen. Okay, ini kita minta balik barang kita. Okay, minta mahal sahabat, ini adalah pen saya. என்னை மன்னித்து விடுங்கள், இது என்னுடைய pen. என்னுடைய pen. Tak perlu do. Do itu kita gantikan dengan pen. Okay, so kita dah ada nama dah. Okay, so apabila makhluk manusia, kita perlu mention apa hubungan ataupun pangkat. Okay, bukan ini untuk ahli keluarga saja. Mungkin kita pergi dengan CEO kita, orang kata ini siapa? Ini adalah CEO saya. Okay, in முதலாளி ataupun in boss. Biasanya முதலாளி ni orang kurang gunakan, dalam orang bangsa Tamil pun mereka gunakan bos juga. Jadi yang boss. Bos warada, bos sedang datang. Okay. Ini baru, ini saya letak sebagai bonus supaya kita tahu lah. Unak ni untuk kamu, tapi kita gunakan kepada budak ataupun orang yang menghormati kita, bukan orang yang kita menghormati. Macam anak kita menghormati kita, kita pun menghormati anak. Tapi kita gunakan kamu lah, kamu adik, macam tu kan. Adik ini untuk kamu. Unak. So, tidak hormat. Okay. Tapi kalau lagi selamat, kita pergi kepada kenduri, sana ada anak jiran, anak kecil, kita ada gula-gula, takkan kita panggil ini untuk kamu. Betul. So, ini kita akan gunakan ini untuk adik, untuk kakak. So, lebih elok, இது உங்களுக்கு. இது உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். இது உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். Itu saya memberikan gula-gula ataupun coklat ini kepada kamu, kepada anda, hormat. Memberi. Sambungkan perkataan-perkataan yang kena take notes. உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். Untuk anda saya berikan. Sama juga untuk anda saya berikan ataupun saya berikan untuk anda, tapi mereka akan faham maksud tu secara hormat lah. Dia tak menjejaskan நான் கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு, dia memang salah, tapi penggunaan belajar bahasa ni bolehlah. Mereka akan faham. So mereka akan faham ini adalah orang Melayu, so mereka usaha untuk belajar bahasa Tamil. Okay, sama. Sebenarnya untuk mengajar bahasa Tamil ni, kita tidak ada satu sistem yang teratur, sebab untuk belajar bahasa Arab ni kita ada satu sistem yang teratur. Kita ada bahasa Quran, Al-Quran, supaya kita memahami kalamullah. Itu lain. Kita ada bahasa komunikasi. Okay, lepas tu kita ada klasik, saraf, nahwu, tata bahasa, dia ada semuanya teratur supaya kita tidak membaca dengan salah kalamullah. Kita tidak memahami kalamullah ni secara mengikut pemikiran kita sendiri. So teratur. Macam Mandarin. Mandarin ni mereka kenapa letak teratur? Sebab Mandarin ni adalah satu bahasa yang banyak digunakan untuk tujuan-tujuan korporat.
So Mandarin ni ada buku khas, sistem pengajaran khas, sebab ramai yang perlukan bahasa Mandarin. Begitu juga Jepun dan Korea. Untuk bahasa Tamil ni di Malaysia ni kurang, sebab kita kurang penggunaannya dalam korporat, dalam industri. Tapi kalau India, mereka akan belajar orang yang berbahasa Malayali, orang yang berbahasa Telugu, dia ada sarjana muda bahasa Tamil. Sebab keperluan mereka tu sana banyak. Sebab mereka salah satu industri yang mendatangkan keuntungan yang besar bagi negara India adalah perindustri perfilman. So industri filem ni mereka perlukan orang yang tulis lagu, orang yang tulis dialog. So mereka perlukan bahasa. Tapi di Malaysia ni, bahasa Tamil ni tidak diperlukan untuk korporat. Sebab kebanyakan 99% akan menggunakan bahasa Melayu. So tidak ada penggunaan bahasa Tamil. Okay. So kita kena buat banyak latihan dan banyak berkomunikasi. Tapi kalau sebab tu orang duduk estate, orang Melayu, pakcik-pakcik dulu ni, pandai fasih bahasa Tamil. Pandai bahasa Tamil mengikut kepakaran masing-masing. Kalau makcik, dia akan belajar daripada barang-barang dapur dulu, India punya masakan. Dia tahu semua. Telur, mutai, molaga, cili, semua dia tahu. Kalau pakcik-pakcik, dia akan faham bahasa-bahasa yang digunakan dalam ladang. Macam pisau, potong, kelapa sawit, oil palm, air, sungai, lembu, mada, macam itu. Itulah dia akan bermula daripada minat kita dan ala tuju kita. Kenapa nak belajar bahasa Tamil? Macam dai-dai ni akan belajar macam ambil uduk, macam bersuci, kebersihan, tayamum pasal najis. Sebab lebih mudah kita nak terangkan kepada mereka. Dia mengikut keperluan masing-masing. So Unaka ini jangan gunakanlah biasanya kalau kita tidak tahu identiti mereka. Tapi jiran yang kita lama kenal boleh guna. Kawan yang kita lama kenal boleh guna. Okey? Hai Muto, hang mai sini. Nah, ni aku bagi kau, pergi minum. Boleh. Tapi kalau ada yang baru masuk kerja orang India, kita panggil, ni mai sini. Tak boleh. Unaka tak boleh pakai. Adik, ni saya bagi kamu. Pergi minum ya. Okay. Kita pun tak boleh tunjuk awal-awal belang kita. Ambil 3 bulan, 4 bulan untuk tunjuk belang lah. Belang tu lain. Dalam pejabat saya ni selalu kita gunakan belang. Sebab kita ada selalu ambil intern. Pelajar yang agama. Ada yang buat perangai dalam 3 bulan dah, bukan perangai. Orang dah mula bully saya dah. Ada juga baru masuk 2-3 hari dah mula bully. Sekarang kata ganti diri ke 2. Memang diri pertama ni memang banyak. Sebab itu menggunakan perkataan yang hormat. Sebab orang India ni dia punya ego tinggi sikit. Ego, minta maaf bukan saya nak kritik kaum saya sendiri. Fakta kebenaran. Ego. So, Afsal puan ketawa. Memang betul. Kenapa dah? Kata ganti diri kedua. Okay. Ni kamu. Jangan sekali-kali banyak gunakan perkataan ini ya. Kalau orang yang kenal kita gunakan ni. Okey, kata ana lah. Okey, Ahmad. Ni poi tani konda. Ahmad kamu bawa pergi air. Okey, Ahmad kamu boleh baca ni poi padi. Macam tu. Kalau kita tak kenal kita kena gunakan ni kamu ada faham Kamu. Okey. Kalau ninggal anda atau penggunaan jama 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang bermaksud kita nampak. Walaupun 5-6 orang kita nampak. Okey, kita panggil. Okay. Dia orang satu kumpulan daripada pejabat kita datang kenduri kahwin kita. Mereka pun dah hadiah, mereka pun dah ucap kita semua. Kita menjemput mereka. Semua mereka tu ke tempat makan. Menjamu selera. Okey.
நீங்க வாங்க. Jom anda semua makan. நீங்க வாங்க. Boleh. Mingga bang. Atau, Mingga. ataupun kita panggil makcik yang lebih tua, kenalan aunty ke uncle. Walaupun dia datang satu orang, dia dah bagi mengucap kita semua, kita panggil aunty ninggal wangga. Hormat. Kalau depan orang panggil ni, habislah aunty itu, jangan harap datang rumah kita lagi. Tapi kalau kita guna kamu ni biasa dah. Dekat bos pun kadang-kadang kita guna kamu juga. Tapi kalau mereka ni susah. Ninggal ni selamat. Anda ataupun penggunaan jamak 2 atau 3 orang ataupun sekadar kita nampak. Okey. Sekarang kita tanya kepada, tadi isteri kamu ke orang tanya kepada kita, ini siapa? Okey, kita jawab. Sekarang kita tanya soalan kepada orang yang kedua, orang yang kita nampak. Okey, kawan kita datang, dia bawa satu wanita, kita tanya, kita keliru. Sama ada dia anak ke ataupun isteri. Sebab anak umur 20, isteri dia umur 50. Tapi make upnya sama selalu. Hangat. Pertandingan yang hangat. Zaman sekarang macam ni lah, nak buat apa? So kita pun keliru lah. Ni sama ada anak ke sama ada isteri. Okay, ini siapa ya? So kita tak boleh kata ini என்னுடைய ni kita tak tahu. Dia nak maksud apa, dia ni isteri ke anak. So kita tanya, isteri kamu ke? Kalau kita dah tahu dah ni, tua sikit, isteri kamu ke? Un manevia. Okay. Manevi isteri. Ya itu tanda soal. Manevia. Adakah ini isteri kamu? Manevia. Okey. Sekarang kita kata itu kita tanya untuk kawan kita, kawan lama lah. Kawan lama kita tak jumpa, tiba-tiba lama lah kita belajar sekolah menengah baru kita jumpa, boleh gunakan un. Engkau. Ni bini engkau ke? Oh macam saya kenal dia. Okey. Ni macam kenal dia, bukankah ni budak yang lempang kasut dekat kamu bila kamu bagi surat cinta masa kita belajar, macam tu lah. Engkau. Okay. Mungkin manevia itu kita hormat. Kita tak kenal orang tu berapa rapat. Kita cuma panggil, dia datang, ini isteri anda ke? Unggal manevia. Unggal manevia. Ataupun kita kerja bagian pencegah maksiat, kita tengok dalam motor berdua-duaan, kita tanya, unggal manevia. Dia pun tak boleh jawab. Sebab kena tunjuk kad nikah. Okey, macam tu. Kita tak kenal dia kan? Ya, ini siapa, isteri kamu ke? Kenapa naik motor sama? Kenapa duduk waktu malam macam ni? So, bolehlah. Unggal manevia. Unggal manevia. Unggal manevia. Unggal manevia. Un manevi, un itu kamu, isteri kamu ke. Unggal manevia itu isteri anda ke. Ataupun isteri tuan ke. Okay. Ya. Okay. உங்களுக்கு mean kita tekan. Ini untuk anda, especially untuk anda, உங்களுக்கு. Dia satu perkataan saja, உங்களுக்கு. Macam tu. Bahasa Tamil itu memang macam tu. Tapi kalau kita letak dalam bahasa Melayu, untuk anda. Kenapa? Okay. So, உன்னுடையதா. Okay, tadi unggal manevia, un manevia. Okay, kita kata unggal manevia. Okay, kita ulas sikit ayat ni. Dia unggal manevia, unggal magala, apa-apa pun. Unggal vida. Unggal vida bermaksud rumah anda ke? Rumah kamu ke?
Tak, ni bukan rumah saya, ni rumah abang saya. Rumah Unggal Vida. Vida. Unggal Vida. Okay. Vida. Unggal Kara. Okey, Unggal Kara. Okay. Kenapa saya guna Kara tu adalah biasanya kita gunakan kalau orang-orang Malaysia ni, orang pun guna bahasa Tamil, dia gunakan bahasa Hindi. Gadi, pernah dengar? Mereka 99% bangsa Tamil di Malaysia mereka menggunakan kadi. Kadi. Saya nak beli kadi, kadi baru. Pudu kadi orang apa? Pudu kadi mean kadi baru. Tapi kadi baru adalah kadi bermaksud bahasa Hindi kereta. Pernah dengar dalam cerita Bollywood, kalau orang nak berhentikan taksi ke apa ke, gadi ruko ada? Tak perasan. Tak perasan. Okay, dia gunakan bahasa Hindi, bahasa Tamil bukan. Biasanya orang ni, kalau dia nak cakap pasal bahasa, dia orang ikut ego dia. Dia kata bahasa dia lah nombor pertama. Orang Melayu kita bahasa dia lah nombor pertama. Orang Hindi kata bahasa dia lah nombor pertama. Tapi sebenarnya bahasa yang betul, bahasa nombor pertama adalah Arab. Sebab Arab ni diciptakan, digunakan untuk manusia pertama yang berkomunikasi. Betul. Tapi sebelum ni bukan makhluk manusia yang perintah. Kalau ikut Al-Quran, kalau maulah ni saya tak ajarlah. Tapi mungkin kita semua ni tahulah bila syaitan ni beritahu kepada Allah, kenapa kamu cipta dia ni, dia akan menumpahkan darah. So syaitan bersebut dia akan menumpahkan darah, bermaksud syaitan tidak mengetahui apa yang Allah tak beritahu dekat dia ataupun apa yang dia sudah nampak. Allah yang akan tahu masa depan, betul? Syaitan tahu ke, jin tahu ke masa depan? Tidak tahu. So sebelum Nabi Adam ada makhluk. Tapi untuk Nabi Adam, apa yang diajarkan bahasa Arab. So sebenarnya untuk bukti bahasa yang pertama, bahasa yang mulia, bahasa yang betul adalah bahasa Arab. Yang lain semua bahasa Melayu, bahasa Tamil, semua ini adalah kita berpindah randah. Berpindah randah, kita berpinjam-pinjam. Macam bahasa Melayu kita ni, kita ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Lepas tu kita ada apa, Tagalog pun kita ada. Macam bahasa Tamil, bahasa Hindi, bahasa Arab. Bahasa Arab pun dalam bahasa Tamil ada. Bahasa Sanskrit. Semua kita pinjam. Bila kita nak bincang pasal bahasa, ego. Nak buktikan bahasa kita benar. Kalau buktikan bahasa itu benar, kena ada dalil. Ada satu dalil adalah bahasa Arab. Sebab Allah dah sebut. Pencipta dah sebut apa yang digunakan oleh dicipta di akhirat nanti. Betul atau tidak? Betul? Itulah yang hakikat sebenarnya. So, unnudayada, milik kamu, unggal manavya, manavya. So, dia akan berubah mengikut situasi dan perkataan. Unnudayada bermaksud biasanya unnudayada itu akan tanya kepada benda yang tidak bernyawa. Itu satu. Dia bukan soalan. Okay. Ini ambil take notes. Untuk barang yang benda yang tidak bernyawa, mereka akan gunakan unnudayada. Dia akan terus, ini unnudayada. Ini kamu pilih kamu ke? Ini engkau punya ke? Tapi kalau isteri, kalau manusia ni kita tak boleh kata engkau punya. Sebab itu menjatuhkan maruah orang yang kita menunjukkan. So kita sama ada kita gunakan perkataan yang kita nak tuju ataupun ini siapa. Ini siapa? Either yaru. So, either yaru. Nanti itu saya akan ajar siapa, mana dalam soalan lah. Kita akan belajar lah. So kalau manusia kita kata itu siapa.
Kalau kita tanya depan kawan kita isteri dia ke, itu siapa? Kalau anak tak apa. Kalau itu isteri, habis kawan kita dekat rumah. So dia jadi benda yang tidak bernyawa. Okay? Katakan diri. Unggal manavia, hormat. Hormat. Sebab perkataan biasanya daripada gunakan daripada gunakan ni, lebih elok kita gunakan unggal, ninggal. Sebab kadang-kadang isteri pun, kalau kita tak hormat suami dia tak suka. Apalah kamu ni manager depan orang dia kata itulah inilah, tak hormat betul lah. Macam tu. Ada orang kata kamu ni pangkat ustaz lah. Bukan isteri saya sendiri pun kalau orang panggil saya tak mention ustaz. Saya kata Ali saja. Saya lebih rela menjadi hamba Allah. Itu yang selamat bagi saya. Bukan saya, tapi sebagai contoh. Apalah abang ni ustaz, tapi dia panggil kamu itulah inilah. Ada juga saya pernah dengar. Tapi sebenarnya mereka lupa kita ni adalah hamba Allah. Kita hidup baru kita panggil ustaz. Baru kita nama Ali. Kalau kita meninggal, tolong uruskan Ali ke ataupun tolong uruskan ustaz? Tolong uruskan arwah, tolong uruskan jenazah. Betul? Dalam doa pun kita tak letak nama. Kita gunakan jenazah anak lelaki, anak perempuan, jenazah perempuan ataupun lelaki. Secara umum saja. Tidak ada nilai. Sama je. Okay? So, ini unggal udayada. Ini baru ataupun penggunaan hormat. Ini milik anda ke? Semua barang yang tidak bernyawa, kereta ke, rumah ke, apa ke, kita mention. Okay. Sama ada depan dia ada rumah, ini rumah. Rumah ini rumah milik anda ke? Ataupun kereta, kereta tu tak depan mata kita. Tapi kereta tu parking di tempat lain, kita tujukan nombor kereta. Ataupun warna kereta. Okey, kereta arus hitam tu milik anda ke? Unggal udayada. Unudayada itu kita boleh minta, kita gunakan untuk kawan. Tapi tiba-tiba kita pergi kenduri, ada kereta arus depan mengalang, kita nak panggil, kita tahulah dia yang turun daripada kereta. So kita tak boleh terus pergi, pergi alihkan kereta kamu tak. Kita akan tanya, Encik, kereta arus tu milik anda ke? Anne, அந்த arus கடி உங்களுடையதா? அண்ணே, arus கடி உங்களுடையதா? Tapi orang Malaysia, kalau orang Malaysia, kalau India dia tak mabuk, dia takkan kata, ya Afsal. Dia takkan kata. Kalau mungkin dia mabuk, dia akan tanya macam tu. Kalau orang Malaysia ni luar biasa. Dia sebenarnya kita ni satu bangsa yang sangat disanjungi, sangat mulia. Kita ni ada banyak akhlak-akhlak yang mulia dari segi pergaulan bangsa. Melayu, Cina semua. 90% kalau India tu tak mabuk, dia akan, makcik minta maaf, alang ke? Dia segera lari. Minta maaf. Dia lari dengan cakap dengan kita, minta maaf. Kalau mabuk, saya tak tahulah. Yalah, itu saya punya Amsal. Itu bukan diri dia. So Rasulullah pun kata kalau seorang itu tidak tahu diri itu siapa ataupun keadaan marah, kita tak boleh buat keputusan. Kita tunggu dia sedar diri dulu. Kita terpaksa tunggulah. Ataupun kena minta orang lain alihkan kereta. Tapi kalau India ni walaupun dia mabuk manapun, kalau dia baik, kalau mabuk dia tak turun, kita cari isteri dia. Kakak, ini suami kakak tengah mabuk, saya suruh alihkan kereta, isteri dia pergi berdepan tengok dia sekejap je. Mabuk semua dia turun. Dia akan semua turun. Zero. Dia macam tu. Kalau orang baik lah. Bukan semua orang mabuk jahat. Itu atas kejahilan mereka. Okay. So unggal udayada ini kita
menggunakan secara umum. Semua benda, buku, apa-apa. Okey? Unggal ureda. Selamat. Selamat menggunakan perkataan ini. Okey? Unggal. Kalau orang tercicir kunci, kita tanya, itu unggal ureda. Itu unggal ureda. Ini savi unggal ureda. Savi bermaksud kunci. Savi bermaksud kunci, bukan sayur sawi ya. இந்த சாவி உங்களுடையதா? உங்களுடையதா? Ya, boleh, mereka faham. Okay, macam kita ajar bahasa Melayu, saya pernah ajar bahasa Melayu. Saya bukan cikgu tapi saya bantu isteri saya. Sekali saja saya bantulah, beberapa kali lah, tapi saya dah pening dah dengan tabiat budak-budak ni. Dia ada satu bab, biasanya ada soalan, kita nak jawab. Itu satu bab. Tapi bab ni, jawapan dia akan bagi. Tapi soalan kita kena buat. Betul? Okay. Saya tanya dengan satu budak, dalam jawapan tu dia tanya apa tahu? Nama emas saya Siti Fatimah. Saya suruh dia buat soalan untuk jawapan tu. Dia kata, Ustaz, nama emas saya bukan Fatimah. Nurliza. Lepas tu bawah tu dia letak, emas saya bekerja jururawat. Sebagai jururawat. Dia jawab saya, Ustaz, bukan, emas saya mengasuh. So macam tu, saya dah pening dah. Sampai sekarang saya tak boleh lupa budak tu, budak tapi baik lah. So bila bagi petikan, petikan tu dia akan tanya soalan, okey. Pada cuti penggal kedua, keluarga Ali pergi ke mana? Okey. So dalam petikan tu jawapannya adalah Cameron Highland. Okey. So jawapan kita kena tulis apa? Pada cuti penggal kedua, Ali bersama keluarga pergi melancong ke Cameron Highland. Itu jawapan yang tepat. Betul? Okey, tapi dalam bab yang kita baru belajar, bahasa Tamil, kita tak boleh menggunakan perkataan ayat seperti itu. Sebab kita sangat baru. So ada budaya yang bukan kata-kata bodoh, budaya yang tak berapa minat belajar, dia letak jawapan, saya pernah tanda kertas, dia letak Cameron Highland saja. Tapi jawapan dua-dua betul kan? Dua-dua betul kan? Jawapan pertama pun betul, jawapan kedua pun betul. Asalkan dia faham. So begitu juga. So இந்த சாவி உங்களுடையதா? Ungaludayada. Simple. So kita dah tunjuk sawi. So dia takkan jawab, ya, kunci ini adalah milik saya. Dia takkan jawab macam tu dalam bahasa Tamil. Amam, இந்த சாவி என்னுடையதுதான். Dia akan jawab seperti jawapan Cameron Highland. Ya, என்னுடையது. Yes, ஆமா, என்னுடையது. Dia jawab, jawapan dia Cameron Highland. Faham? So sama kan, sama faham kan? So kita baru belajar bahasa ni, mereka akan faham. So kita punya motif ni, belajar dalam bahasa Rumi ni, bahasa Tamil dalam Rumi ni, kita dapat berkomunikasi. So dengan ayat pendek-pendek ni kita boleh dapat berkomunikasi. Tapi sekiranya Tuan Rahim ataupun Puan nak jadi tulis dialog untuk movie Ajit Kumar ke, movie Shah Rukh Khan ke, movie Rajinikanth ke, kena pergi cari college di India. Ada College University Arunachala, dia adalah satu universiti yang famous untuk mengajar bahasa Tamil. Sampai PhD. PhD. Saya baru 3 bulan lepas seorang hamba Allah memeluk agama Islam, dia penulis buku bahasa Tamil, dia PhD dalam tata bahasa, literature bahasa Tamil. So macam itulah. Asalkan kita faham maksud.
So kata ganti diri ketiga, ini dua sahaja. Ini dua sahaja paling selamat. Okay. நீங்கள் அனைவரும் அவர்கள் அனைவரும். அனைவரும். So நீங்கள் அனைவரும். semua. So kata ganti diri ini kita kata orang Islam semua. Orang Islam நீங்கள் semua அனைவரும். kena ikut perintah Allah. Okay. Anda semua sebagai orang Islam perlulah sentiasa mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. So kita tidak tahu orang Islam itu siapa. Sama ada di Malaysia ke ataupun di Indonesia ke, kita tidak tahu. Tapi kita bagi ceramah. So kata ganti diri ketiga, orang yang kita tak nampak. Lepas tu அவர்கள் அனைவரும். Tadi நீங்கள் அனைவரும். நீங்கள் அனைவரும் orang India. அவர்கள் அனைவரும் bermaksud, katalah dia ada satu tentera ATM. Okay, kita tunjukkan, kita tidak tahu siapa itu anggota tentera tapi kita tahu ATM. அவர்கள் அனைவரும். Hari ini mereka semua akan turun untuk membantu mangsa-mangsa banjir. அவர்கள் அனைவரும். அவர்கள் அனைவரும். அவர்கள் அனைவரும். அவர்கள் அனைவரும். Semua mereka semua. Okay, sekarang dah faham kata ganti ini simple, bukan bahasa Melayu macam bahasa Inggeris. Sebut. Bagi saya sebagai mualaf pun, saya lebih umur 20 tahun baru masuk Islam, memang mencabarkan untuk bahasa Arab. Bahasa Arab ni nak hafal tu susah juga. Tapi lepas dah mula belajar Al-Quran dengan guna tafsir bahasa Melayu yang kerat-kerat, Alhamdulillah. Senang dapat kuasai. Okay. Kalau dah faham, okay, nanti kita akan pergi ke situasi. Past tense, future tense. So dia okay. Sekarang saya dah gunakan kata ganti diri. Okay. Lepas tu kita dah gunakan kata ganti diri untuk hormat, untuk jama semua. Okay. So untuk past tense, present tense kita akan gunakan masuk kata kerja. Okay. Kata kerja ni kita ambil belajar. Okay. Belajar bermaksud belajar. Okay. Belajar saja. Belajar tu satu kata umum. Saya sedang belajar, saya akan belajar, saya sudah belajar. Okay. So untuk belajar ni saya mungkin menuntut, okay, nan padikirin. Biasanya kita gunakan padikirin. Kalau Tamil betul, padam payilgirin. Itu susah. Orang India di Malaysia pun tak gunakan benda tu. Kita gunakan simple padikirin. Okay. So Emma tanya kita, kamu buat apa? Saya sedang belajar. Nan padikirin. Okay. Nan padikirin. Semalam pukul 3 kamu buat apa? Nan saya membaca Al-Quran. Nan Al-Quran paditin. Ini padikirin. So bermakna sedang berlaku. Okay. Kalau telah berlaku, semalam punya kita jawab kepada mak kita pukul 7. Saya membaca Al-Quran pada waktu itu. Nan Al-Quran paditin. Padikirin. Tin. Okay. Sekarang emak kita marah kita, ang bila nak baca Al-Quran? Sekejap lepas solat maghrib, saya akan baca Al-Quran. Maghrib tu lagi ke aparam, lepas maghrib, saya akan baca nan padipin. Padipin. Pin. Red. Pin. Pin. Padipin. 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 So, semalam dah buat, sedang buat, semalam dah buat, akan buat. Okay. Ya, insyaAllah.
Tapi kita belajar sampai pandai ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Memang mencabar. Tapi cuma memang saya nak ajar banyak, tapi cuma jadual anda pun penuh. Jadual saya pun kalau kebetulan ni Rabu ni saja kosong. Rabu ni pun sebab mungkin guru-guru lain ajar dalam, kalau macam hari Ahad ni Al-Quran ni guru lain ajar. Mungkin dalam hari Isnin guru bahasa Cina ajar Mandarin. Tapi walaupun mereka guru lain, tapi kelas tu saya kena ada. Sebab syllabus tu memang saya yang buat. Sebab saya ni sebagai mualaf ada pengalaman sikit, tahu mentaliti macam kita ajar Al-Quran ni, biasanya kita akan masuk kepada Iqra. Betul? Tapi bagi mualaf ni, saya punya syllabus ni, kita akan betulkan daripada Assalamualaikum. Lepas tu bacaan Al-Fatihah. Lepas tu bacaan dalam solat. Baru saya masuk Iqra. Sebab bila saya mualaf ni, pertama kali saya buka buku Iqra, saya dah tutup balik segera. Pening. Kertas putih, tulisan merah, lepas tu ulang. So, hilang minat. So, sekarang saya guna inisiatif baru, dia orang minat. So, terpaksa lah sebab tu saya punya jadual ni penuh. Minta maaf lah kalau sekiranya ada masa, kita boleh arrange untuk ulang kaji ke apa pun insyaAllah. Cukup? Okay. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Kalau silap dan salah minta maaf. Baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doakan untuk semua yang susah di sana dan untuk diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri. Nandri Ustaz.